Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 514 daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, insya-Allah boleh buka muka surat 514 untuk kita bersama-sama mentadabbur ayat-ayat daripada surah Al-Fatah pada hari ini, iaitu ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-28. Surah Al-Fatah ayat 24 sehingga ayat 28. Hari ini 14 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 28 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, moga-moga dengan sesi kita pada pagi ini, tetapi sebelum daripada itu saya nak minta maaf sikit sebab kita agak kelambatan pada pagi ini kerana suasana yang berhujan pada pagi ini di Bandar Seri Begawan, yang menyebabkan terpaksa memilih tempat yang agak selamat daripada hujan. Jadi insya-Allah kepada sesiapa saja yang mengikuti siaran ini bersama-sama dengan kita kelas mengaji pada pagi ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita semua untuk memulakan kerja kita pada pagi ini, insya-Allah. Di mana saja anda berada, sama ada di Bandar Seri Begawan, sama ada di Bangi, Selangor, sama ada di Kuala Terengganu, sama ada di Jitra, Kedah, sama ada di Johor Bahru dan sebagainya, di mana-mana saja, ataupun berada di jauh di sana di UK ataupun di US ataupun di Australia dan juga di India ataupun di Mesir. Maka insya-Allah moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada tadabbur kita pada pagi ini. Hari ini insya-Allah mula-mulanya kita akan mulakan dengan sedikit bacaan daripada muka surat ini, insya-Allah muka surat 514 insya-Allah daripada Al-Quran. Dan surah kita pada pagi ini sekali lagi kita sebutkan, iaitu surah Al-Fatah ayat 24 sehingga ayat 28, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah pagi ini kita masih lagi menyambung cerita tentang apa yang berlaku di Hudaibiyah dan juga apa yang berlaku selepas itu dan juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, selepas daripada kita telah melihat kepada cerita-cerita yang berlaku, jadi seolah-olahnya kita tengok kat sini, kita tengok di sini, iaitu surah Al-Fatah ini, surah dinamakan surah pembukaan ini. Jadi surah ini seolah-olahnya dia akan menggambarkan keseluruhan cerita tentang Hudaibiyah, apa yang sebelumnya dan juga apa yang selepasnya. Jadi betapa pentingnya Hudaibiyah, kerana itulah sebahagian daripada ulama-ulama sejarah Islam telah meletakkan, menamakan sebagai Hudaibiyah ini adalah satu kemenangan yang terbesar yang ada dalam sejarah Islam, di samping hijrah lah, tetapi Hudaibiyah juga adalah satu benda yang sangat-sangat besar lah, yang sepatutnya diingati. Kerana apa? Kerana pada permulaannya orang-orang Islam menganggap ini tak ada apa-apa pun, tapi lama kelamaan barulah mereka faham bahawa betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan melalui Hudaibiyah ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala teruskan di dalam ayat yang akan kita baca pada pagi ini, iaitu tentang apa yang berlaku melalui Hudaibiyah ni, apa yang berlaku semasa Hudaibiyah ni. Jadi semasa Hudaibiyah ni kita akan melihatkan, kalau ikutlah kan orang Islam pada masa itu berada di hampir dengan Mekah, dekat dengan Mekah. Tak pernah lagi sebelum daripada ni orang Islam datang hampir kepada Mekah. Hampir kepada Mekah artinya apa? Mereka ni jauh daripada Madinah untuk dapat support ke, untuk dapat sokongan ke, untuk dapat apa, susah. Yang keduanya, mereka datang ni tanpa, orang Islam datang tanpa senjata yang lengkap untuk berperang. Mereka datang bukan untuk berperang, bahkan mereka membawa unta-unta, mereka membawa kambing biri-biri untuk disembelih sebagai kurban tahun tersebut. Jadi oleh kerana itulah maka mereka pun datang dalam keadaan begitu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan perasaan orang-orang kafir Mekah pada masa itu untuk menyerang habis mereka atau membunuh mereka habis-habisan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Dialah yang menjadikan, yang menahan tangan-tangan orang kafir itu daripada membunuh kamu, daripada membinasakan kamu dan sebagainya. Jadi mana besarnya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya segala-galanya adalah Allah berkuasa.
Kalau kita yakin begitu pada hari ini Allah Ta'ala tu berkuasa, nescaya Allah Ta'ala akan bantu kita. Tetapi oleh kerana keyakinan kita, orang Islam pada hari ini kadang-kadang lemah kan? Kadang-kadang tak berapa yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu akidah kita memanglah, tetapi kadang-kadang lemah perasaan tu, perasaan keyakinan bahawa Allah Ta'ala ni akan berkuasa untuk membantu kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menahan orang-orang kafir itu daripada menghancurkan orang Islam pada masa itu. Dan begitu juga selepas daripada itu Allah Ta'ala sebut wa aidiyakum anhum, dan begitu juga Allah Ta'ala tahan kamu ni, tangan kamu, makna tahan kamu ni wahai orang-orang mukmin daripada membinasakan sebahagian daripada mereka. Apa yang membinasakan sebahagian daripada mereka? Iaitu diceritakan semasa Hudaybiyah ni, iaitu sebelum berlakunya perjanjian Hudaybiyah ni, ada 80 orang daripada orang kafir itu telah datang untuk mengepung. Dengan senjatanya mereka mengepung orang Islam yang berada pada masa itu di Hudaybiyah ni kan. Jadi apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan orang-orang Islam pada masa itu selamat. Orang Islam pada masa itu tidak orang Islam dapat menangkap mereka 80 orang itu. Jadi lepas daripada itu, apabila mereka ditangkap, mereka dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, apakah yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat apa-apa kepada mereka, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melepaskan mereka. Jadi kita stop sekejap kerana hujan telah turun insya-Allah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf kita sambung kembali insya-Allah sesi tafsir kita, sesi tadabbur kita pada pagi ini. Jadi ini kita jadikan untuk part yang kedua lah insya-Allah. Tadi kita telah habis menceritakan tentang tentang apa yang berlaku kepada orang Islam, iaitu orang Islam telah berjaya menangkap 80 orang yang pada masa tu orang kafir yang datang untuk mengepung tentera Islam, mengepung orang-orang Islam yang berkhemah pada masa itu di Hudaybiyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan orang Islam ni dapat menangkap mereka ni. Mampu untuk menangkap mereka ni yang 80 orang ini, dan kemudian mereka tu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada dibawa kepada Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi tak bunuh mereka, Nabi tak cederakan mereka, Nabi tak apa-apakan mereka, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melepaskan mereka ni. Jadi itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa aidiyakum anhum bi batni Makkah. Batni Makkah tu kalau ikut maknanya ialah batni Makkah, di perut Mekah, makna di tengah-tengah Mekah. Tapi bukan maksudnya ialah tengah-tengah Mekah tu di Kaabah, tapi maksud di sini ialah di Hudaybiyah, kerana Hudaybiyah tu memang terletak di kawasan Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara orang kafir, menahan orang kafir daripada menyerang orang Islam, dan juga begitu juga orang-orang Islam ini tidak mencederakan, tidak mengapa-ngapakan orang 80 daripada orang kafir yang ditangkap itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini kan, min ba'di an azfarakum, selepas daripada kamu dapat menguasai mereka, dapat menangkap mereka, mana kamu tak apa-apa mereka. Itu adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Apabila hikmahnya di sini kan, yang ulama-ulama katakan, yang kita boleh lihat ialah iaitu apa? Iaitu timbullah perasaan di dalam hati orang kafir kan, bahawa Muhammad ni sebenarnya bukan datang untuk berperang. Kalaulah mereka datang untuk berperang, orang-orang daripada Madinah ni, Muhammad dan tenteranya ni, orang-orang bersama yang datang ke Madinah ni, datang ke Mekah ni nak berperang, nescaya mereka ni akan membunuhlah 80 orang ni kan, tapi mereka melepaskan begitu saja. Jadi ni nak menunjukkan bahawa mereka ni ikhlas. Jadi perasaan ini sebenarnya menghantui orang-orang kafir di Mekah ni kan, yang menyebabkan berlakunya Hudaybiyah selepas daripada tu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala tu dengan apa yang kamu buat, Allah Ta'ala melihat semuanya. Allah Ta'ala tahu semuanya. Humul lazina kafaru wasaddukum anil masjidil haram. Setelah daripada tu Allah Ta'ala sebut lagi hikmah kan, ataupun nikmatnya kepada orang-orang Islam ini, sehingga mereka ni tak jadi untuk berperang lah pada tahun tu, walaupun mereka telah berbai'ah kan. Berbai'ah lah bersungguh-sungguh. Jadi sebenarnya semua tu penuh dengan hikmah-hikmahnya kan. Mereka berbai'ah nak menunjukkan kesetiaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan siapa di kalangan orang-orang Islam itu yang tidak yang munafik yang tidak mahu dan tidak sanggup untuk berbai'ah tu. Jadi apa yang berlaku dalam Hudaybiyah ni juga ialah apa yang kita boleh baca di sini, iaitu apa? Humul lazina kafaru.
Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala clearkan, Allah Ta'ala sebutkan dengan jelaskan bahawa mereka ni kafir sebenarnya kan. Mereka ni memang orang kafir. Humul lazina kafaru, memang orang kafir ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wasaddukum anil masjidil haram. Mereka ni lah yang menghalang kamu daripada masuk ke Masjidil Haram. Pada tahun itulah kan. Iaitu kan wal hadiya ma'kufan am yablugha mahillah. Iaitu Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali kejahatan mereka ni kafir lah. Yang kedua ni mereka menghalang kamu daripada masuk ke Kaabah pada tahun tu. Kemudian yang ketiganya mereka ini menghalang hadiah. Hadiah tu maksudnya ialah binatang-binatang yang dibawa tu. Jadi Nabi SAW pada masa tu dikatakan telah membawa sebanyak 70 ekor unta bersama-sama daripada Madinah ni kan, untuk disembelih lah sebagai korban di Mina. Jadi Hudaybiyah ni belum sampai ke Mina lagi. Jadi oleh kerana itulah maka wal hadiah, kemudian tu ma'kufan tu ialah daripada aqafa tu maksudnya ialah mamnu'an, iaitu terhalang daripada sampai mana, ayyablugha mahillah, untuk sampai ke tempatnya. Ma'kufan tu kalau kita dalam bahasa kita pun lahirlah perkataan seperti i'tikaf. I'tikaf ni artinya seseorang itu tertahan di masjid tu, iaitu menahan dirinya lah kan, iaitu dia tak nak keluar daripada masjid tu. Itu nama i'tikaf. Jadi ma'kufan di sini ialah artinya ialah seorang itu tertahan, dia tak boleh bawa binatang dia tu untuk dibawa, sepatutnya sampai ke mahillah. Mahillah tu tempatnya yang dia tu di Mina. Jadi seterusnya ialah apa? Walaula rijalun mu'minun, Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu kan, antara hikmah kan kenapa tidak berlakunya peperangan, tidak berlakunya, kita katalah kan kalaulah berlaku pembunuhan pada masa tu, ada sebenarnya 9 orang Islam yang masih lagi sebenarnya tertahan di Mekah ni, yang tak boleh hijrah. 7 lelaki dan juga 2 perempuan. Mereka ni bagaimana ceritanya dengan detail tu, insya-Allah kita boleh tengoklah kan dalam buku-buku sirah. Tapi mereka ini ada di Mekah pada masa tu. Tak keluar lagi daripada Mekah, tak boleh keluar, ditahan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala sebut sini, walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum. Kamu tak tahu mereka ni. Jadi maknanya orang Islam tak tahu mereka ni wujud sebenarnya di Mekah ni kan. Jadi Allah Ta'ala sebut ni lam ta'lamuhum, kamu tak tahu kewujudan mereka di Mekah pada masa tu. Antata'uhum, nescaya kamu akan tata'u ni artinya lah tuhlikuhum, maknanya nescaya kamu akan membinasakan mereka. Maknanya kalau terjadi peperangan apa yang berlaku, nescaya 9 orang ni akan terbunuh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memelihara, Allah Ta'ala sayang 9 orang ni, maknanya seorang orang Islam pun sebenarnya sangat-sangat berharga kan. Sebagaimanalah setengah-setengah kerajaan sekarang ni, kalau rakyat dia walaupun seorang, dia akan mempertahankan, dia akan sanggup bergaduh dengan setengah-setengah negara lain. Kenapa? Kerana nak mempertahankan seorang rakyat dia. Jadi makna di sini kan, setiap kerajaan tu sayang kepada rakyat dia, nak memelihara rakyat. Sebab apa? Ini adalah orang kita kan, orang kita. Jadi kita kena perlu jaga dia, bertanggungjawablah untuk menjaga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini bahawa orang Islam tak tahu adanya 9 orang tu di Mekah yang tertahan tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini lam ta'lamuhum antata'uhum fatusibakum minhum ma'arrah. Nescaya kalaulah kamu ni membinasakan, akan contoh kan, kalau kamu membinasakan orang-orang Mekah ni kan, maka akan terkenalah kepada kamu, nescaya perkara ni akan menyebabkan kamu ni akan rasa tak suka, akan terkejut lah kan, akan rasa mestilah tak suka. Sebab apa? Sebahagian daripada orang Islam telah terkena musibah kan, terkena ma'arrah ni artinya makruh, satu benda yang makruh, satu benda yang bukan makruh hukum fiqh kan, tapi makruh sini maksudnya ialah makruh yang tidak kamu sukai. Jadi sebab kita tak tahu, kita serang mereka, berlaku peperangan dengan orang Islam, dengan orang, sebagai contoh kan, maka akan berlakulah perkara-perkara yang akan merosakkan orang Islam tersebut, yang 9 orang tu kan. Nescaya, jadi apabila orang Islam tahu benda ni, nescaya mereka akan sedih lah kan. Jadi itulah Allah Ta'ala nak pelihara semua benda-benda ni semua bighairin ilmin. Nescaya kamu akan mengenakan mereka dengan satu benda yang kamu tak tahu. Kemudian tu liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Kemudian seterusnya hikmahnya Allah Ta'ala sebutkan lagi kan, iaitu hikmah daripada Hudaybiyah ni. Apa yang berlaku sebenarnya di antara Hudaybiyah dan juga Fathu Makkah? Di antara Hudaybiyah dan juga Fathu Makkah selama 2 tahun kan, selama 2 tahun apa yang berlaku? Ramai di kalangan ketua-ketua orang-orang kafir ni yang masuk Islam selepas daripada Hudaybiyah ni. Jadi nak menunjukkan apa kan, ini antara hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala nak jadikan, Allah Ta'ala sebutkan kat sini, iaitu apa? Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala nak masukkan sebahagian daripada orang-orang yang dikehendaki daripada orang kafir ni ke dalam rahmatnya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bila masuk Islam tu sebenarnya ialah masuk dalam rahmat, masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni sebagai orang Islam pada hari ni kan, kita amat bersyukurlah. Kerana apa? Kerana kita ni berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian
law tazayyalu la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan law tazayyalu maknanya law tamayyazu, kalau lah berbeza. Artinya apa? Kalau berbeza maknanya kalau boleh nampak kan. Kalau kita boleh nampak tak apalah kan, tak boleh nampak ni orang Islam, orang ni bukan Islam. Tapi sekarang ni masalahnya bercampur aduk kan di Mekah tu kan. Walaupun orang Islam sikit, tapi bila bercampur aduk dia tak tahu, nanti kalaulah maknanya kita ni kan membinasakan, kalau kita ni yang menyerang orang-orang Islam, orang-orang kafir tu di Mekah tu, beritahu kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam kan, dan juga orang Islam, kalau kamu serang mereka, nescaya kamu tak akan dapat tahulah mana orang Islam mana kafir, tentang nanti mereka terbunuhlah orang Islam tu. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut ni lau tazayyalu, kalaulah berbeza. Kalau masalah sekarang tidak berbeza lah kan, tak nampak beza kan di antara orang Islam tak Islam pada masa tu, nescaya. Jadi sebab itulah Allah Taala kata la azzabna allazina kafaru minhum azaban alima. Seterusnya ialah iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Allah sebut sini iaitu apa yang berlaku semasa Hudaybiyah ni lagi. Semasa Hudaybiyah ni ada berlakulah kan macam-macam. Yang pertama sekali, orang kafir ni dia tak benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah. Tengok kan. Padahal sebelum daripada tu semua orang dibenarkan masuk ke Mekah. Tak kiralah mereka ni agama apa ke, boleh masuk ke Mekah kan untuk buat umrah. Sebab apa? Sebab orang Arab ni merasai diri mereka ni adalah besar, hebat. Kenapa? Kerana mereka ni penjaga Kaabah, dan mereka ni kan dimuliakan kerana Kaabah ni. Orang datang kerana Kaabah, orang datang kerana nak buat haji, kerana mengikut apa yang telah diwarisi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Jadi orang datang ke Mekah tu. Jadi akhirnya Mekah tu jadi maju kan. Mekah tu jadi pusat perniagaan, ekonomi kepada mereka dan sebagainya lah kan. Jadi mereka ni dimuliakan oleh seluruh masyarakat pada masa tu, masyarakat Arab seluruh pada masa tu. Kenapa? Kerana mereka ni adalah penjaga kepada Kaabah, penjaga kepada Mekah, memberi khidmat kepada orang-orang yang datang ke Masjidil Haram. Jadi apabila Muhammad ni juga orang Arab orang Madinah juga orang Arab, bila Nabi SAW nak datang ke Mekah, tiba-tiba mereka halang. Apa yang menyebabkan mereka menghalang? Nabi ni padahal orang lain dibenarkan pun, tak pernah pun ada orang yang dihalang daripada masuk ke Mekah ni untuk buat haji, untuk buat umrah. Jadi pada masa itulah sebenarnya Allah Ta'ala sebutkan, sebenarnya perasaan yang menyebabkan mereka ni menentang, tak benarkan masuk dalam hamiyah tu. Hamiyah ni ialah takabur, hamiyah ni adalah anfah. Jadi ta'ali ni merasa tinggi, merasa megah, merasa sangat kan. Kita ni orang kafir, dia ni orang apa ni kan, Muhammad ni munafik apa ni, dia anggap Muhammad lah kafir kan pada masa tu kan. Jadi dia anggap dia ni betul kan. Jadi itu perasaan hamiyah tu kan. Padahal hamiyah mereka itu adalah hamiyah yang tidak betul, perasaan sombong yang tidak betul daripada orang kafir itu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, ketika Allah Ta'ala menjadikan di dalam hati orang-orang kafir itu ada perasaan hamiyah, itu yang pertamalah mereka menghalang Nabi. Yang keduanya ialah semasa mereka ni datang untuk menuliskan perjanjian Hudaybiyah itu kan, Nabi SAW nak tuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada perjanjian di antara Muhammad Rasulullah. Mereka tak benar kan? Mereka tak terima bismillah tu. Mereka tak terima kata Muhammad tu Rasulullah. Jadi Nabi SAW okeylah, Nabi terima semua. Tak apalah kan, itu tak apa, sebab mereka kafir, mereka tak terima. Kenapa mereka tak nak terima bismillah? Kenapa mereka tak terima sebutan Muhammad Rasulullah ni? Itu perasaan, nama dia perasaan hamiyah. Perasaan kesombongan mereka, perasaan rasa tingginya mereka. Jadi mereka tolak benda-benda itu semua. Jadi Allah Ta'ala sebut seperti itu kerana perasaan dalam hati mereka itu hamiyah jahiliyah itu. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan sakinah. Orang kafir itu biarlah kena kesombongan mereka itu, tapi Allah Ta'ala beri sakinah kepada orang-orang beriman. Sakinah dengan iman mereka merasa tenang, merasa gembira kan, merasa alhamdulillah kan. Tak adalah takabur seperti orang kafir tu. Jadi Allah Ta'ala beri sakinah kepada kita semua. Wa alzamahum kalimat taqwa. Alzamahum ni ialah menjadikan mereka tu iltizam. Itu dalam bahasa Melayu kan, menjadikan mereka tu komit dengan apa? Dengan kalimat taqwa. Kalimat taqwa tu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya orang Islam tetap juga dengan Islam mereka dan tidak goyah walaupun apa yang terjadi kan. Wa alzamahum kalimat taqwa. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan memang orang Islam tu memang layak lah. Memang layak untuk berpegang kepada tu, dengan layak dengan kalimah syahadah tu. Maka Allah Ta'ala kata wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala tahu semua apa yang berlaku. Seterusnya ialah ayat yang ke-27.
Ayat yang ke-27 Allah Taala sebut kat sini laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Allah Taala sebutkan kat sini satu perkara, iaitu tentang mimpi. Mimpi yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Nabi nak pergi ke Hudaybiyah ni, Nabi telah bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat masuk ke Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan bercukur, ada yang bercukur, ada yang memotong rambut dan sebagainya. Maknanya dalam keadaan tenang lah, dalam keadaan tak ada masalah. Tu Nabi mimpi. Jadi Nabi ceritakan mimpi ni kepada para sahabat. Jadi sahabat sangat-sangat gembira. Ni cerita maknanya selepas daripada peperangan Ahzab kan Kita tahu peperangan Ahzab tahun yang ke-5, ni tahun yang ke-6. Jadi Nabi SAW nak pergilah. Okey, jadi semua pun bersiap-siaplah nak pergi. Kemudian pergilah mereka kan. Jadi dengan perasaan semuanya keinginan bahawa mereka ni akan masuk dengan aman lah. Tiba-tiba sampai ke Hudaybiyah mereka dihalang. Mereka tak dibenarkan masuk. Binatang-binatang mereka tak boleh masuk. Jadi mereka pun macam pada ketika itulah orang munafik ni datanglah, kan berkatalah sesama mereka, buat viral, iaitu apa? Muhammad ni tipu. Mimpi mana ada, tak berlaku pun, kita tak boleh masuk pun dengan aman-aman. Macam mana macam ni kan, nak masuk pun tak boleh. Itu orang munafik. Jadi ada di kalangan para sahabat ni yang adalah sikit-sikit termakan juga dengan kata-kata ni kan, dengan viral ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkanlah ayat ini kan. Jadi Allah Taala kata laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Benda ni, apa yang Nabi mimpi ni mesti benar. Dia tak akan bohong. Apa yang Nabi lihat ni kan. Sebab mimpi para anbiya adalah bertaraf seolah macam wahyu kan. Jadi apabila macam tu, apabila mereka ni rasa macam apa ni tak berlaku pun, jadi berlakulah kan ungkapan-ungkapan. Jadi ada Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sebutkan, adakah tahun ini Allah Taala akan benar akan menjadikan kita ni dapat masuk ni, adakah tahun ini? Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut, dalam mimpi pun tak sebut adakah tahun ini. Tahun ini maksudnya ialah tahun yang ke-6 lah, tahun tersebut kan. Jadi sebenarnya kan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu, kadang-kadang kan Allah Taala mesti perkenankan, tapi bila cukup syarat-syarat dengan doanya dan sebagainya kan, Allah Taala pasti akan perkenankan. Cuma adakah ia berlaku sekarang, berlaku akan datang, berlaku 10 tahun akan datang, berlaku selepas daripada kita mati? Adakah bila? Wallahu a'lam bisawab. Itu waktu tu kita tidak tahu. Jadi begitulah yang berlaku dalam Hudaybiyah ni. Maka Nabi beritahu kepada para sahabat, adakah Allah Ta'ala beritahu, adakah aku mimpi ni nampak pada tahun ini? Tak nampak pun, tak beritahu pada tahun ini. Tapi memang betul lah selepas daripada tu, iaitu tahun selepasnya, tahun yang ke-7, ni tahun yang ke-6 kan. Tahun yang ke-7 Nabi SAW telah pergi ke Makkah membuat umrah dengan para sahabatnya dalam keadaan sangat aman. Sebab apa? Orang kafir hanya berdiri di tepi-tepi itu, hanya melihat saja. Mereka melihat bagaimana orang-orang di Mekah semua tengok, orang-orang lain daripada Mekah pun tengok kan. Jadi apa yang mereka lihat ni kan, melihat bagaimana bersihnya, bagaimana terhormatnya, bagaimana tersusunnya orang Islam pada masa itu. Mereka melakukan tawaf, dan Nabi SAW berada di Mekah selama 3 hari. Dan Masya Allah kan, apa yang mereka lihat tu menyebabkan hati orang-orang kafir ni tersentuh. Semuanya tersentuh. Jadi itulah di antara hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan melalui Hudaybiyah ni, iaitu mereka orang seluruh tanah Arab kan. Seorang tanah Arab pada masa datang untuk buat haji kan, konon-konon haji mereka lah kan, mereka nak buat haji. Dan mereka dapat tengok kan bagaimana satu kelompok, iaitu orang Islam, dapat buat haji, buat umrah pada masa itu, buat dengan keadaan yang sangat bagus, yang sangat tertib. Jadi penglihatan itu telah menjadikan perasaan mereka membawa balik, mencerita kepada kaum-kaum mereka masing-masing kan, kepada seluruh orang Arab di tanah Arab pada masa itu kan. Rupanya Muhammad sangat tersusun, sangat cantik, orang Islam ni sangat bersih, sangat-sangat, semua sangat-sangat lah kan, yang indah-indah. Jadi itulah Allah Ta'ala kata la tadkhulunna. Kamu nanti, kamu bermimpi, kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Pasti akan masuk tu. La tadkhulunna. Kemudian insya-Allah aminin muhallikina ru'usakum. Kamu mencukur rambut. Wa muqassirin, dan ada yang memendekkan rambutnya. Bukan cukup, mana dua-dua tu boleh. Kemudian la takhafun, dan tidak takut apa-apa pun. Maknanya boleh melakukan umrah pada tahun tu dengan keadaan yang sangat tidak takut. Fa'alima ma lam ta'lamu. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang kamu tidak tahu. Faja'ala min duni zalika fathan qariba. Jadi artinya kan, maknanya kamu ni, kita ni sebagai manusia kan, kadang-kadang kita rasa macam, kenapa tak buat macam ni, kenapa macam ni? Allah Ta'ala tahu
apa yang lebih baik untuk kita. Jadi itu adalah keyakinan yang Allah Ta'ala nak bina kepada orang Islam dulu, kini dan selamanya lah, insya-Allah kan sepatutnya kita yakin pada masa itu. Begitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut sebelum daripada itu Allah Ta'ala menjadikan satu fathan qariba. Fathan qariba. Apa maksud fathan qariba ni? Maknanya sebelum daripada masuk ni, kamu masuk ke Mekah ni dalam keadaan aman tadi tu, iaitu umrah pada tahun yang ke-7 tu, sebelum daripada tu Allah Ta'ala kata dia memberi kepada kamu satu fathan qariba. Ada setengah ulama kata fathan qariba tu adalah Hudaybiyah, ada setengah ulama kata fathan qariba situ ialah pembukaan yang dekat, itu artinya ialah pembukaan kota Khaybar, yang mana mereka mendapat harta yang banyak daripada situ. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ayat yang terakhir daripada muka surat 514 kita pada hari ini, iaitu apa? Iaitu Allah Ta'ala sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutuskan rasulnya. Kenapa Allah Ta'ala mengutus rasulnya? Adalah liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia menzahirkan. Menzahirkan maknanya ialah menampakkan, memenangi, mengatasi dan sebagainya lah kan. Makna-makna perkataan itu iaitu lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Jadi sepatutnya Islam ni, bila kita bawa Islam, kita naklah meninggikan Islam tu. Kita jangan malu dengan Islam ni, kita naklah menaikkan Islam, biar orang semua nampak. Liyuzhirahu, supaya menzahir. Zahir ni maknanya orang nampak kan. Kalau tak zahir, maknanya tak nampak lah kan. Jadi kita kena zahirkan. Islam tak zahir sendiri. Kitalah yang Allah Ta'ala perintahkan supaya menzahirkan Islam itu. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, ke atas agama-agama yang lain. Itu adalah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalaulah kata kan orang tak rasa pun, orang tak nampak pun, orang tak rasa Islam tu tinggi, tak apa, jangan rendah diri. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kafa billahi syahida. Allah Ta'ala itu menjadi syahid, menjadi saksi ke atas apa? Ke atas haqiqatul Islam, ke atas benarnya Islam ni. Jadi kita bersama dengan Allah. Artinya bahawa walaupun orang kata, orang tak nampak kan, tapi kerja kita nak diteruskan, iaitu kerja kita untuk meninggikan agama, menampakkan Islam ni kepada seluruh manusia. InsyaAllah. Setakat itu saja untuk pagi ni. InsyaAllah minta maaf kerana berada dalam kereta, kerana hujan yang turun. Maka wallahu a'lam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi esok dalam muka surat 515 insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.